Di dalam 66 buah buku Alkitab, kita dapat pelajari tentang sejarah gereja awal. Pada masa itu, ada banyak kesukaran, kesengsaraan, dan penderitaan. Apabila ahli-ahli gereja awal menghadapi kesengsaraan dan penderitaan, dengan iman apakah mereka dapat mengatasi kesukaran itu? Mengenai kerja penginjilan gereja awal, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa pengharapan syurga adalah segala-galanya bagi iman mereka. Pada masa sekarang, banyak gereja di sekeliling kita merosot. Kerana dalam kebanyakan kes, mereka mengejar kehidupan yang lebih baik dengan makanan dan pakaian yang lebih baik di bumi, serta bukannya pengharapan syurga. Bagaimanakah saya dapat menjalani kehidupan yang lebih berjaya dan selesa? Mereka membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain ataupun ingin hidup seperti orang lain dalam perspektif fizikal. Pengharapan terhadap syurga pun lenyap. Keinginan duniawi seperti itu tidak harus mempengaruhi Sion. Pada setiap ketika, kita harus hidup demi pengharapan syurgawi, bukan untuk perkara di bumi ini. Jadi hari ini, marilah belajar firman Tuhan melalui khutbah yang bertajuk Kehidupan Sementara dan Kehidupan Abadi. Para rasul gereja awal dianiaya dan menghadapi banyak kesukaran. Walaupun begitu, mereka selalu menginjil tentang kerajaan Tuhan kepada manusia di dunia. Kerana pengharapan dan matlamat kehidupan mereka berada di kerajaan syurga yang abadi, bukannya di dunia ini. Walaupun kita mempunyai banyak kesukaran di bumi, tiada kesakitan di syurga. Walaupun kita menghadapi masalah kewangan, tiada kesedihan atau kesakitan di syurga. Tuhan menyediakan kegembiraan abadi untuk kita di kerajaan syurga. Para rasul menanamkan pengharapan sebegitu di hati orang. Kehidupan kita di bumi ini ialah proses yang perlu kita lalui. Tetapi apabila mereka meletakkan tujuan kehidupan yang sebenar di syurga, mereka hanya memikirkan syurga, Tuhan berkata, kita akan makan dan minum semeja dengannya di dalam kerajaannya dan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Bilakah kita akan memiliki kemuliaan seperti itu? Walaupun menghadapi penganiayaan dan penindasan, mereka dapat mengatasi semuanya melalui pengharapan itu. Kita juga tidak harus membuka mata terhadap kehidupan duniawi. Kita tidak harus menganggap bumi sebagai segala-galanya, tetapi membuka mata seluasnya terhadap kerajaan syurga. Kita harus berfikir pada setiap masa, apakah yang dapat saya lakukan untuk kerajaan syurga? Marilah melihat sejarah gereja awal melalui Alkitab. Marilah melihat buku 2 Korintus, bab 11, ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat.
Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ini ialah rekod Rasul Paulus di dalam buku 2 Korintus. 3 kali dia didera dan 5 kali dia disesah. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 1 kali dia dilempari dengan batu dan 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam, dia terkatung-katung di tengah laut. Dia sering diancam bahaya banjir, penyamun, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, kota, laut, dan saudara-saudara palsu. Semasa menginjil, dia berjerit lelah, bekerja berat, dan tidak tidur. Dia lapar dan dahaga. Dia sejuk dan tidak berpakaian. Tetapi dia tidak dapat menghentikan kerja penginjilan kerana satu sebab. Ini kerana dia selalu memikirkan tentang syurga. Dalam perspektif duniawi, Rasul Paulus bukan melakukan bisnes yang mengaut keuntungan. Tiada orang memuji dia di atas kerjanya. Tetapi dia sanggup bekerja demi Injil. Kerana dia tidak dapat melupakan kemuliaan syurga ketiga yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Kerana dia mempercayai sepenuhnya bahawa kerajaan syurga yang abadi itu wujud. Tiada apa-apa di bumi yang dapat menggoyahkan hati atau imannya. Kalian semua, kita harus meletakkan pengharapan di syurga lebih lagi. Iman kita bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Kita berfikir, adakah Tuhan akan gembira apabila dia melihat iman saya? Apabila malaikat di syurga melihat saya, adakah iman saya cukup baik? Jika orang yang hanya mempunyai keinginan untuk dunia ini disuruh hidup seperti Rasul Paulus, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak dapat melakukannya. Apakah yang berlaku kepada Demas? Dia rakan sekerja Rasul Paulus. Dia mengikutnya untuk menginjil. Tetapi suatu hari, Paulus berkata, kerana Demas mencintai dunia ini, dia meninggalkan aku. Pengharapan Demas terhadap syurga adalah lebih lemah daripada keinginannya untuk dunia ini. Paulus mempunyai lebih banyak pengharapan syurga berbanding dengan keinginan duniawi. Paulus selalu berfikir, bagaimanakah saya dapat menerima lebih banyak berkat di syurga? Bagaimanakah saya dapat memberikan lebih banyak kemuliaan kepada Tuhan? Memandangkan dia bersungguh-sungguh demi kerajaan syurga, kadangkala dia dipulaukan oleh manusia di bumi. Kadangkala, dia tidak dapat makan atau berpakaian sebaiknya. Kadangkala, dia terpaksa menahan kesejukan, ketelanjangan, dan kelaparan. Dia berjerih payah dan berusaha lebih banyak demi Injil berbanding dengan orang lain. Tetapi dia tidak memegahkan dirinya. Dia berfikir bahawa ia tugas yang perlu dilakukan. Apabila kita belajar tentang sejarah gereja awal, ada dua golongan orang. Orang yang mempunyai banyak pengharapan syurga dan orang yang mempunyai banyak keinginan duniawi. Contohnya Yudas Iskariot. Dia mendengar banyak ramalan tentang Kristus dan mengetahuinya. Apabila dia melihat Yesus, dia memberikan 5 buku roti dan 2 ekor ikan kepada 5,000 orang. Kemudian bahkan memenuhi 12 buah bakul dengan sisa makanan. Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi pada mulanya, Yudas mengikut Yesus berfikir, oh, Yesus ialah Mesias, penyelamat. Dia akan menyelamatkan orang Yahudi dari penindasan orang Roma. Tetapi apa yang Yesus sebenarnya lakukan ialah memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kerjanya adalah berbeza dengan apa yang Yudas Iskariot jangkakan. Yudas menunggu Mesias dalam perspektif duniawi. Tetapi untuk membuka mata rohani semua manusia, serta untuk membuatkan mereka dapat mempunyai pengharapan dunia rohani, Yesus datang ke dunia ini dan memberitakan Injil. Apabila Yudas mengikut Yesus, dia tidak mengusir orang Roma,
seperti yang dia jangkakan. Apabila imam besar dan orang Farisi menentang dan memburuk-burukannya, Yudas menjangka bahwa Yesus akan menunjukkan kuasa ajaib untuk menghukum mereka. Dia berfikir, jika Yesus ialah Mesias dan anak Tuhan, dia akan menangani orang itu dengan satu perkataan. Tetapi Yesus tidak melakukan apa-apa pun seperti itu. Apa yang Kristus lakukan dengan kasih sayang ialah membuka mata orang untuk melihat kerajaan syurga. Tidak lama selepas itu, Yudas Iskariot kehilangan iman terhadap Yesus. Akibatnya, dia menjual Yesus demi 30 wang perak. Pada masa gereja awal, ada orang yang mempunyai keinginan duniawi dan ada orang yang mempunyai pengharapan syurga yang abadi. Kehidupan mereka berbeza sepenuhnya. Orang seperti Paulus tidak mempunyai makanan dan pakaian yang mencukupi. Dia dilayani sebagai orang bawahan, seperti hamba. Tetapi dia gembira, kerana dia menantikan apa? Syurga. Dia benar-benar mempercayai bahwa semua kerjanya sedang ditimbunkan di syurga sebagai hadiah. Namun, orang seperti Yudas Iskariot atau Demas tidak melakukan perkara yang sama. Mereka lebih mencintai dunia ini. Mereka terpesona dengan kehidupan yang sementara dan yang kelihatan di bumi. Melalui sejarah gereja awal, Tuhan menunjukkan sejelasnya siapakah akan diselamatkan dan siapakah tidak akan diselamatkan, bahkan yang berada dalam kebenaran pun. Kebanyakan ahli gereja awal kadangkala dimakan oleh singa di amfiteater Rom. Kadangkala, seluruh badan mereka disimba dengan minyak dan diikat pada kayu pancang serta dibakar sebagai lilin manusia. Bahkan pada ketika yang menyakitkan seperti itu, mereka menyanyikan lagu tentang pengharapan syurga. Dalam filem Quo Vadis, Anda dapat melihat bagaimana Maharaja Nero menakutkan orang dan memaksa umat Kristen masuk ke dalam Kolosium untuk dimakan singa. Bagi orang yang hidup hanya untuk dunia, detik seperti itu adalah menakutkan. Tetapi orang kudus hidup hanya untuk syurga. Sebab itulah mereka semua senyum dan menerima kesengsaraan segembiranya. Mereka semua menyanyikan lagu tentang pengharapan syurga. Maharaja Nero berkata, buatkan umat Kristen itu berhenti menyanyi. Tetapi ia bukan sesuatu yang dapat dia hentikan. Jika mereka adalah milik dunia ini, dia dapat menghentikan mereka. Tetapi mereka adalah milik syurga. Tiada apapun yang dapat menghentikan mereka. Jika mereka ialah orang biasa, mereka mesti ketakutan dan merayu demi keselamatan mereka. Berkata, saya tidak akan mempercayai Yesus untuk mengelakkan penganiayaan. Tetapi orang kudus mendakap kesengsaraan dan penganiayaan itu. Kita tidak tahu apakah lagu yang mereka nyanyikan, kerana tiada rekod tentang itu di dalam Alkitab. Tetapi jika kita memikirkannya dalam situasi zaman ini, mereka mesti menyanyikan lagu seperti jalan syurgawi yang terang. Mereka semua menyanyikannya bersama. Bahkan apabila tangan mereka patah dan kaki digigit oleh singa, mereka tidak kisah tentang kesakitan yang sementara. Mereka berfikir, selepas ini, kita akan hidup di kerajaan syurga yang abadi. Kita akan makan bersama dengan Tuhan di meja yang sama. Kita akan menghakimi kedua belah suku Israel. Kita akan menikmati kehidupan kekal dan kegembiraan di syurga, di mana tiada lagi maut, kesakitan, dan penderitaan. Orang kudus gereja awal mempunyai iman seperti itu. Sebab itulah penindasan dan masalah dari dunia tidak mengganggu mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka gembira kerana dianiaya demi nama Kristus. Mereka sanggup mendakap kesukaran
yang mereka alami sebagai umat Kristian. Kuasa penggerak yang paling kuat bagi orang kudus gereja awal untuk mengatasi kesukaran dan memegang iman mereka ialah iman terhadap Tuhan dan pengharapan syurga. Mereka tidak berkata, "Saya tidak akan mempercayai Yesus lagi. Selamatkan saya." Sebaliknya, tidak lama lagi, saya akan bertemu dengan Tuhan di negara syurgawi abadi kita. Apakah gunanya kehidupan malang di dunia? Semua kehidupan orang kudus gereja awal adalah pengharapan syurga. Hari ini, kita hidup pada zaman Roh Kudus, menunggu kedatangan Kristus. Rekod tentang langkah-langkah orang kudus gereja awal untuk memegang iman diberikan kepada kita sebagai bayangan dan teladan. Betul? Mereka semua memilih kehidupan abadi dan bukannya kehidupan sementara. Adakah kita mahukan kehidupan yang sementara dan seketika di bumi? Atau adakah kita mahu hidup di syurga yang abadi? Kita perlu menjelaskan sikap dan tindakan kita. Jika kita berazam untuk hidup demi syurga, kita harus bekerja demi syurga sebagai orang yang layak masuk ke sana dan harus memikirkannya. Kita harus berusaha untuk menimbun berkat di syurga. Jika kehidupan kita adalah bukan untuk dunia ini atau bukan untuk syurga, dan iman kita tidak panas atau sejuk, tetapi suam sahaja, apakah yang buku Wahyu katakan tentang itu? Tuhan berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tuhan tidak mahukan iman seperti itu. Marilah melihat lebih banyak lagi tentang umat Sion pada masa gereja awal. Mereka hidup demi kehidupan kekal, bukan untuk kehidupan yang sementara di bumi. Marilah melihat buku 2 Korintus bab 4. 2 Korintus bab 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Dunia yang kelihatan adalah sementara. Ia dunia 3 dimensi di mana badan fizikal kita dapat merasa, melihat, mendengar, dan mengesan melalui deria kita. Tetapi dunia yang tidak kelihatan ialah dunia 4 atau 5 dimensi. Marilah melihat ayat 18 sekali lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Kalian semua, bukankah Alkitab adalah firman Tuhan? Firman itu adalah benar, dan ia merupakan fakta. Jika kita yakin bahawa Alkitab mengajarkan kebenaran, kita perlu bertanyakan diri sendiri, adakah bijak untuk melepaskan perkara yang abadi demi perkara yang sementara? Umat gereja awal memilih keabadian dan melepaskan perkara yang sementara. Maharaja Nero berfikir bahawa jika dia menganiaya dan menindas umat Kristian dengan kuasanya, mereka akan menyerahkan diri kepadanya. Namun, jauh dari apa yang disangkanya, melainkan mereka semakin banyak menimbun berkat dan pengharapan syurga. Mereka kelihatan gila di matanya. Dia berfikir, orang ini pasti gila. Bagaimanakah mereka dapat bertenang di hadapan maut? Jika orang biasa menghadapi kematian, mereka akan berteriak meminta belas kasihan, merayu serta menangis. Dan mereka akan melepaskan bahkan iman mereka pun. Tetapi umat Kristian menerima detik syahid segembiranya. Mengapakah begitu? Ini kerana mereka mempercayai bahawa masa untuk bertemu dengan Tuhan sudah dekat.
Itulah saat mereka membuang perkara yang sementara dan memilih keabadian. Betul, hidup demi keabadian dan bukannya hidup demi perkara sementara ialah salah satu ajaran gereja Tuhan awal yang paling penting. Kalian semua, apabila kita mempunyai iman sebegitu, kita dapat pergi ke syurga seperti Paulus dan Petrus. Tidakkah Anda berfikir begitu? Walaupun orang mendesak mereka, buanglah ajaran Tuhan dan hidup demi kehidupan fizikal kamu. Mereka percaya kehidupan seperti itu tidak berguna. Mereka menjawab, perkara syurgawi adalah lebih besar dan lebih bernilai serta penting. Bagaimanakah kita dapat membuang kemuliaan syurgawi demi perkara fizikal yang tidak bernilai? Ahli-ahli gereja awal berkelakuan begitu bukan untuk menentang mereka, tetapi untuk mematuhi kehendak Tuhan. Namun, mereka kelihatan seperti suka melawan di mata penindas dan penganiaya. Umat gereja awal tidak suka melawan dan berlaku ganas. Mereka hanya mahu memilih kehidupan yang abadi, mengikut kehendak Tuhan. Sebab itulah mereka tidak dapat menerima apa yang dunia ini minta daripada mereka. Mereka berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Kami tidak boleh membuang keabadian demi kehidupan sementara. Mereka mati dengan senyuman di seluruh muka dengan iman seperti itu. Ini membuatkan Nero naik darah. Bagaimanakah mereka boleh melakukan itu? Orang ini, orang itu, muka-muka umat Kristian yang mati, semuanya ceria, dan mereka kelihatan penuh dengan pengharapan. Kita perlu memeriksa iman dan bertanya kepada diri sendiri, sama ada asyik dengan kehidupan bumi ini atau tidak. Tanpa pengharapan syurga, walaupun mendakwa bahawa mempercayai Tuhan. Pada masa gereja awal, orang kudus mempunyai iman yang begitu kuat. Jadi mereka dapat menahan semua kesusahan dan kesakitan. Sepanjang zaman para rasul, gereja mempunyai iman yang paling bagus dan pengharapan syurga yang paling kuat. Marilah melihat buku Roma, bab 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini bermaksud bahawa kemuliaan itu tidak dapat dibandingkan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita adalah sangat hebat dan indah. Tetapi apakah yang berlaku jika kita gagal menyadarinya, hanya datang ke Sion, tidak mempunyai pengharapan syurga? Kita tidak boleh berbuat demikian. Kaki tangan gereja dan semua ahli yang mempunyai gelaran dan jawatan di Sion mesti membimbing saudara-saudari ke syurga dengan selamat. Kita semua perlu mengingatkan umat kerajaan Tuhan kerana mereka sering melupakannya semasa menikmati keseronokan duniawi. Ini ialah misi kita sebagai orang yang mempunyai gelaran dan jawatan serta sebagai ahli-ahli yang dipanggil lebih awal. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan seorang lagi akan ditinggalkan. Mengapakah salah seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan? Ini kerana mereka mempunyai malamat yang berbeza. Salah seorang hanya fokus terhadap malamat iman,
kehidupan kekal di kerajaan syurga. Seorang lagi mempunyai iman yang suam-suam kuku. Berfikir, saya sudah berada dalam kebenaran dan Tuhan tetap memberkati walaupun saya tidak bekerja keras. Tidak menjadi masalah untuk saya menikmati keseronokan di dunia ini dan pergi ke gereja pada hari Sabat sekali. Di mana kita tinggal itu tidak menjadi masalah, sama ada di pulau atau di negara yang dikelilingi daratan. Yang terpenting, kita haruslah menyadari mengapakah kita berada di bumi. Kita dibuang ke bumi ini akibat berdosa di surga. Ia tidak penting sama ada kita pegawai tinggi atau hamba di bumi ini. Kita semua dibuang ke bumi ini memandangkan roh kita berdosa di surga. Melalui pengampunan dosa yang Tuhan benarkan di bumi ini, sekarang kita dapat pergi ke surga. Jadi, kita mesti menyediakan diri untuk kembali ke tanah air yang kita tinggalkan. Betul? Destinasi kita mesti menjadi surga. Jadi kita tidak harus menjadi orang seperti umat Israel dalam 40 tahun kehidupan padang gurun. Selepas umat Israel keluar dari Mesir, destinasi mereka adalah tanah Kanaan, tetapi sukar untuk pergi ke sana. Ramai orang berkata, bukankah lebih baik berkemah dan tinggal di sini? Haruskah kita pergi jauh ke Kanaan? Apakah yang berlaku kepada mereka akhirnya? Mereka gagal memasuki tanah Kanaan, dan mereka semua dihapuskan di padang gurun. Kalian semua, Tuhan menunjukkan kepada kita sejarah ini sebagai bayangan. Betul? Jangan lupakan pengharapan syurga. Syaitan selalu cuba membuatkan kita mempelajari perkara bumi ini. Jadi apakah yang buku Roma bab 12 katakan? Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Marilah melihat buku Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Melalui pelbagai media massa, Syaitan berterusan mencemari jiwa orang agar mereka tidak dapat meneruskan niat untuk pergi ke syurga. Kalian semua, betapa berharga dan bernilainya keselamatan kita. Sebaik sahaja memasuki Kanaan, Tuhan akan memberkati semua yang kita sabar tempuhi sehingga sekarang, sama seperti yang Dia janjikan kepada kita. Semua guni janji Tuhan akan dibuka ikatannya. Walaupun begitu, umat Israel hilang kesabaran dalam perjalanan. Bosannya, kami letih dan penat. Marilah tinggal di sini. Jangan pergi ke Kanaan. Bagaimana kalau kita tinggal di sini? Apabila kita pergi ke tempat yang Tuhan tetapkan, berkat yang tidak terkira banyaknya telah disediakan. Namun, ada orang yang menghasut umat Israel agar mengikut jalan yang salah. Akhirnya, penghasut dihapuskan. Dan orang yang dihasut juga dihapuskan. Apa yang berlaku kepada umat Israel selama 40 tahun di padang gurun ialah bayangan yang menunjukkan apakah halangan yang akan kita temui dalam perjalanan kita ke syurga, bukan? Kita ialah umat Sion. Janganlah hanya fokus terhadap kehidupan sementara di bumi ini, tetapi mempunyai mata rohani untuk melihat kehidupan abadi. Marilah melihat buku 1 Yohanes bab 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini dan segala keinginannya menjadi pudar atau lenyap mengikut peredaran masa. Namun, orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup buat selama-lamanya. Tuhan telah menyediakan tempat tinggal yang kekal untuk kita. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Betul?
Dia juga berjanji untuk membenarkan kita makan dan minum semeja dengannya, serta menghakimi kedua belah suku Israel. Dia berjanji kepada kita, "Aku akan memberikan kamu kerajaan yang mulia, di mana tiada kesakitan, tiada maut, tiada penderitaan, dan tiada kesedihan. Dan kamu akan memerintah di sana buat selama-lamanya." Kita mesti mempercayai janji ini dan berlari ke arah apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Adakah wajar jika kita meluangkan 90% masa kita melakukan perkara duniawi dan hanya 5% atau 10% melakukan perkara rohani? Kita tidak harus hidup seperti itu. Rupa kita sekarang di bumi ini bukan rupa asal kita, betul? Kita semua ialah malaikat di syurga. Kita mesti mengembalikannya. Apabila kita mengembalikan status asal kita, kita akan menerima mahkota kehidupan kekal yang kita pernah hilang sekali. Kita semua akan mengembalikan kedudukan asal kita sebagai anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan di kerajaan syurga. Waktu Tuhan akan memberikan kita semua kemuliaan ini menjelang tiba. Jadi janganlah kita memberikan perhatian terhadap perkara duniawi. Sebab itulah Alkitab berkata bahawa dunia ini dan segala keinginannya lenyap seperti buih suatu hari nanti. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup selama-lamanya. Marilah kita memilih kehidupan abadi dan mencari saudara-saudari kita secepatnya, tidak melupakan tanah air rohani, yaitu dunia abadi. Waktu untuk kita kembali ke tanah air rohani dan hidup bersama dengan Bapa dan Ibu Syurgawi menjelang tiba. Tertulis di dalam buku 1 Korintus, bahawa apa yang Tuhan sediakan untuk kita tidak pernah timbul di hati manusia. Betul? Kehidupan di syurga adalah di luar pemahaman dan bayangan kita di dunia 3 dimensi ini. Dalam cahaya yang terang, kita akan menjelajah bersama dengan Bapa dan Ibu Syurgawi, melawat berang besar pada hari ini, bintang Orion pada hari esok, dan bintang Kartika lusanya. Syurga tidak terhad oleh masa dan ruang. Hakikat bahawa kita dihadkan oleh masa dan ruang menunjukkan bahawa kita terkurung di dalam penjara rohani. Ada batasan terhadap aktiviti di penjara. Kita hidup di dunia 3 dimensi, di mana kita dihadkan oleh masa dan ruang. Tiada had dalam masa dan ruang, di dunia abadi di mana kita akan pergi. Memandangkan kita tidak dibataskan oleh masa, kita tidak akan menjadi tua. Tiada penuaan di syurga. Di syurga, kita tidak akan menderita lagi akibat takut akan maut dan penyakit. Tuhan akan membebaskan kita dari semua keadaan sukar yang membuatkan kita sedih dan risau. Umat gereja awal bekerja keras demi Injil, mengharapkan dunia yang abadi, di mana Tuhan menciptakan kegembiraan dan kesenorokan yang baru setiap hari. Tolonglah menjadi saudara-saudari indah yang mengikut jalan indah yang mereka jalani sebaiknya. Sesudah Injil ini diberitakan di Samaria dan ke penghujung bumi, kita akan menikmati ketenangan dan keamanan di kerajaan syurga buat selama-lamanya. Marilah kita menanti-nantikan hari itu. Saya meminta agar anda semua mempunyai iman untuk berbuat demikian. Terima kasih banyak.